Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perhimpunan mingguan akan dimulakan sebentar lagi. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin yang menonton siaran perhimpunan mingguan pada pagi ini. Jangan lupa untuk menekan butang like dan subscribe YouTube channel TV Seri dan Semi Abin Sungaraman. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulakan perhimpunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita dipanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi yang indah ini. Memberkati perhimpunan kita kali ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, menundukkan pandangan dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh saudara ketua pengawas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashfa'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal ard binur syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa futuhul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana yassir wa la tu'assir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis perhimpunan diteruskan lagi dengan bacaan surah Al-Kahfi dan Al-Maksurat. Murid-murid di rumah diminta bersedia dengan mushaf Al-Quran dan Al-Maksurat masing-masing. Untuk itu, dijemput saudara Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan Ahmad Mujahid bagi mengetuai bacaan tersebut. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعاما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار النهار وأصوات الدعاء فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih atas bacaan itu tadi. Majlis perhimpunan ini diteruskan lagi dengan adunan nasyid Asmaul Husna, nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor, lagu Abim dan lagu sekolah. Semua hadirin diminta untuk berdiri semasa lagu dinyanyikan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
kanan, Abim bangunkan Ushan. Angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengora langkah lalui cabaran, Abim tertagi berbatu. Bangunlah belia Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, Abim terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, Abim terus berjasa. Bangunlah belia Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, Abim terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, Abim terus berjasa. Abim terus berjasa. Terima kasih atas semangat semasa menyanyikan lagu perhimpunan. Majlis dengan takzimnya mempersilakan semua hadirin duduk. Majlis penghimpunan ini diteruskan lagi dengan penyampaian tazkirah daripada Ustaz Muhammad Yasir bin Abu Hanifah. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ketua Pegawai Eksekutif Puan Aziz Saifuddin bin Abdul Rahim. Seterusnya Pengetua Semi Abim Sungai Ramal Puan Juhaini binti Saif.
Guru besar Sri Abim Sungai Ramal, Tuan Muhammad Hanafiah bin Ardi. Seterusnya pemangku guru besar Sri Abim Sungai Ramal Puan Rugayah binti Sebli. Guru-guru penolong kanan, ketua-ketua penyelaras, ketua-ketua bidang, staf-staf, sahabat-sahabat guru, dan yang paling diingati murid-murid Sri Abim Sungai Ramal. Baik. Ustaz Muhammad Yasir insya-Allah diberi sedikit amanah untuk menyampaikan tazkirah untuk perhimpunan maya kita pada kali ini insya-Allah. Jadi tazkirah ni peringatan. Jadi peringatan yang Ustaz nak sampaikan ni lebihlah kepada untuk diri Ustaz sendiri yang menyampaikan. Dan sudah tentulah semoga dari peringatan kepada diri sendiri ni sama-sama juga dapat diambil iktibar oleh orang lain insya-Allah. Baik. Jadi di zaman pandemik COVID-19 ini yang paling selalu kita dengar setiap hari ialah kes dan juga kematian. Jadi kita selalu dengar kematian dan juga kita selalu dengar berita-berita sedih kan. Semalam ada, kemarin ada kan. Ahli keluarga Ustaz pun ada yang terlibat. Jadi bila kita menyebut tentang musibah, bila kita menyebut tentang kematian, jadi kita juga selalu juga terbaca ataupun selalu juga dengar di ceramah-ceramah kan, tazkirah lain juga itu yang berkait rapat dengan kematian itu sendiri, iaitu para malaikat yang mencabut nyawa, yang mencabut roh dari orang-orang yang mati. Baik, jadi melalui tadabbur dari surah An-Nazi'at ayat 1 dan ayat 2 yang ingin Ustaz sentuh pada malam ni. Marilah sama-sama kita melihat surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at juzuk yang ke-30, surah yang ke-79, surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Jadi surah An-Nazi'at ni Ustaz nak tadabbur sedikit sajalah, iaitu surah yang ke-79 ni Ustaz nak tadabbur sedikit saja, iaitu dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashita tinashta. Sadaqallahul azim. Baik, apa maksudnya ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari surah An-Nazi'at ini? Baik. Ayat yang pertama membawa maksud demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat yang kedua, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Baik, ayat yang pertama dengan keras, ayat yang kedua dengan lembut. Jadi bila dengar keras ni kita pun takutlah kan. Siapa nak nyawa dia kena tarik yang keras kan? Semua orang tak nak. Baik, jadi melalui tadabbur surah An-Nazi'at ini Ustaz nak sentuh beberapa perkara berkenaan dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan lembut. Baik. Jadi surah An-Nazi'at itu sendiri membawa maksud para malaikat yang mencabut ya. Para malaikat yang mencabut. Baik mencabut secara keras maupun mencabut secara lembut. Baik. Bila dengar lembut ni dah tahulah, sudah tentulah nyawa yang ditarik dengan lembut ni nyawa-nyawa orang yang beriman. Roh-roh orang yang beriman. Yang mana meninggal disebabkan COVID-19. Yang meninggal disebabkan bersalin beriman kan. Kita tengoklah tanda-tanda bila dia meninggal beriman. Dahinya berpeluh kan. Dan banyak lagi lah kan ketika solat. Jadi bila mana mereka ni dicabut dengan lembut, sudah tentulah mereka ni orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana pula mereka yang dicabut dengan keras nyawa? Siapa mereka ni? Orang kafir saja ke? Malang sekali bukan orang kafir sahaja yang rohnya dicabut dengan keras. Malah yang termasuk dicabut dengan keras rohnya ialah orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah. Yang percaya perkara-perkara yang karut, contoh dia percaya bomok. Itu juga orang-orang yang akan dicabut rohnya dengan keras. Baik. Bila mana datangnya malaikat kepada roh-roh orang-orang kafir dan roh-roh orang yang di Islam tapi diingkar dengan perintah Allah. Dia tak nak solat. Kan? Dia tak nak solat, tak nak beri zakat. Apa yang disebut kepada roh-roh orang yang kafir dan orang-orang yang ingkar ni? Disebut pada roh-roh ni, ukhrija ayatuhan nafsil khabisah minal jasadil khabis ila ghadabillah. Baik, apa yang disebut kepada roh-roh ini? Roh-roh orang yang kafir dan ingkar ni, ukhrija ayatuhan nafsil khabisah minal jasadil khabis ila ghadabillah. Apa yang disebut kepada roh-roh orang kafir dan orang-orang yang ikut perintah Allah ni ketika mana mereka dah nak keluar daripada jasad mereka. And wahai roh yang keji, kan? Nafsil khabis. Kan? Yang berada dalam badan yang keji, minal jasadil khabis. Kan? Ila ghadabillah. Kan?
pergi kepada kemukaan Allah. Bila dengar je perkataan ini disebut, roh-roh orang kafir dan yang ingkar ni, apa yang jadi pada mereka? Mereka meronta-ronta. Meronta-ronta apa? Meronta-ronta tak nak keluar. Kenapa mereka meronta-ronta tak nak keluar? Sebab mereka dah dengar dari telinga mereka. Mereka dah dengar yang mereka akan pergi kepada kemukaan Allah. Baik, bila kita dengar orang di luar rumah kita kata kalau keluar rumah mesti kena pukul. Agak-agak kita nak keluar rumah tak? Mestilah kita tak nak kan. Jadi roh-roh orang kafir ni bila dengar je yang disebut pada mereka, ila ghadabillah, pergilah kepada kemukaan Allah. Mereka tak nak keluar daripada badan mereka. Apa yang jadi pada roh-roh orang kafir yang tak nak keluar ni? Mereka meronta-ronta. Meronta-ronta apa? Meronta-ronta takut tak nak keluar daripada badan. Jadi apa yang jadi pada mereka ni? Malaikat pun akan menampar muka dan belakang mereka. Kan? Malaikat akan menampar muka dan belakang mereka. Malaikat akan basah orang ni. Orang-orang, roh-roh orang-orang kafir ni di muka dan belakang mereka. Perkara ni jelas disebut jelas disebut dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, sama-samalah di rumah tu. Sekiranya ada Al-Quran, bukalah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Surah yang ke-8 ayat yang ke-50, muka surat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu adzabal hariq. Dan sangat ngeri kalau engkau melihat ketika malaikat mengambil nyawa orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasakanlah kamu azab neraka yang membakar. Kan? Malaikat tambah lagi, rasakanlah kamu dengan azab yang membakar. Lagi roh tu tak nak keluar. Kan? Sebab apa? Sebab itulah roh orang kafir dan ingkar perintah Allah. Allah sebut perkara ini dengan jelas. Kenapa Allah sebut? Allah terus sebut akan tampar roh mereka, ni di muka dan di belakang mereka. Sebab apa? Sebab Allah nak beritahu kematian ini bila-bila akan berlaku. Dan bila Allah sebut perkara ini dengan jelas, Allah nak kita ni segera buat baik dan segera bertaubat. Kan? Allah nak kita segera buat baik dan tidak lagi melakukan larangan ni. Allah nak kita insaf sebenarnya. Bila Allah sebut dengan jelas, yang wajahnya akan ditampar, yang belakangnya dia akan tampar. Kenapa mukanya yang akan ditampar? Sebab itulah muka yang tak nak mengikut perintah Allah. Kenapa belakangnya yang ditampar? Sebab itulah belakang yang membelakangkan perintah Allah. Jadi dari sini kita kenalah insaf dan mengambil iktibar dari ayat-ayat Allah. Allah dah beritahu dengan jelas, tinggal kita sahajalah yang nak mengambil pengajaran ataupun tidak. Baik, itu kalau sekiranya sekiranya roh tersebut diambil dengan keras. Bagaimana pula roh-roh yang diambil dengan lembut? Sudah tentulah ayat yang kedua ni nak cerita tentang orang yang beriman. Baik. Kan? Ayat yang kedua ni wanasyitatin nashta. Demi para malaikat yang bukan. Ya betul. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Baik. Jadi siapa yang akan dicabut nyawanya dengan lembut? Sudah tentulah orang-orang beriman. Jadi bagaimana kita ni nak jadi orang yang dicabut nyawa kita dengan lembut? Ada syaratnya. Kita kena jadi orang yang suka kematian. Dan kita tak boleh dalam hati kita ni ada wahan. Wahan tu apa? Kan wahan tu penyakit hati. Yang Nabi ada sebut dalam hadis Nabi. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita tak boleh ada cinta dunia dan takutkan mati. Kan? Kita kena suka mati. Kan? Bila cakap pasal suka mati ni, kan? Ada hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Baik. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah akan suka jumpa dia. Siapa yang benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Jadi kalau kita nak nyawa kita ni ditarik dengan baik, ditarik dengan lemah lembut oleh malaikat, kita mestilah suka untuk mati. Sayyidatina Aisyah tanya bagaimana kita ni nak suka mati. Sebab lazimnya kematian ni semua tak suka. Semua manusia tak suka akan kematian. Jadi bila mana kita nak jadi suka mati ni, susah sebenarnya jadi suka mati ni. Siapa suka mati kan? Ustaz tanya semua orang, mesti semua tak suka mati. Jadi bagaimana kita nak suka mati? Kan ada masanya. Kan? Tapi lambat lagi sebenarnya kita nak suka mati kan. Walaupun orang tu kuat ibadah kan, kalau tanya orang yang kuat ibadah, yang betul-betul ikhlas kan, kalau kita kenal seorang tu, kalau kita tanya mestilah dia akan jawab, sebenarnya saya rasa tak sedia lagi nak mati. Kan? Bukan dia cinta dunia, bukan dia takut mati, tapi dia rasa macam belum bersedia kan. Jadi bila mana yang kita akan jadi betul-betul sedia dan suka untuk mati ni? Kan? Bila mana? Bila kita betul-betul di hujung nyawa kita, lalu dibisikkan pada telinga kita. Ketika dibisikkan pada telinga kita sesuatu, barulah kita akan jadi suka akan mati tu. Lambat lagi lah kita nak tahu ni kita suka mati ke tak. Bila apa yang akan dibisikkan pada telinga kita ketika mana kita mati?
ketika mana kita di hujung nyawa, apabila kita dibisikkan di telinga kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barang siapa yang mati lalu di telinganya dibisikkan sebegitu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan? Pulanglah kepada Tuhanmu, pulanglah kepada Allah, dalam keadaan kamu diredai, dan dalam keadaan dia meredai kamu. Baik. Jadi di sini kita dapat tahu betapa, kan, betapa bila nak suka akan mati ni perkara yang susah, dah lambat lagi kita nak tahu, kan. Ketika mana kita di hujung nyawa, sekiranya dibisiklah pada telinga kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan, barulah ketika itu kita rasa suka untuk mati, kan. Nak tahu nanti waktu matilah. Kan. Jadi sekiranya tak dibisik sebegitu, takutlah kita, kan. Takutlah kita ketika mana kita ditarik nyawa kita dalam keadaan kita tak dibisikkan sebegitu di telinga kita, kan. Baik, jadi itulah sedikit tadabbur yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan tadabbur surah An-Nazi'at. Baik, semoga apa yang kita dapat ni, dapat sedikit daripada tadabbur surah An-Nazi'at ni, dapatlah kita dapat kita ambil pengajaran serta kita insaf supaya kita dapat menjadi orang yang benar-benar beriman, dan beramal soleh, insya-Allah. Dan sudah pastilah, kan, sudah pastilah apabila kita ni beriman ada syarat ni, kan. Bukan senang-senang je orang tu beriman, kan. Secara luarannya kita kena beriman dengan sebenar-benar iman, kan. Sekarang ni masa PKP ni Ustaz yakin banyak yang berada di depan skrin. Jadi kalau benar kita beriman, betul ke kita ni beriman, sepatutnya kalau kita beriman kita lama di depan skrin ataupun kita lama di atas jadah. Jadi tanyalah diri masing-masing. Yang wallahu a'lam. Mungkin sekadar ini sahaja perkongsian dari Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tazkirah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yasir bin Abu Hanifah. Majlis mengucapkan terima kasih. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Puan Wanisa binti Rosli selaku GPK HAM untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak anda pengerusi majlis yang berusaha, Puan Rogayah binti Sebli, Guru Besar Seri Abim Sungai Ramal, yang dihormati barisan rakan-rakan penolong kanan dan rakan guru Seri Abim Sungai Ramal, yang dikasihi anak-anak Seri Abim Sungai Ramal serta tuan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur ya Allah kita diberi lagi kesempatan pada hari ini untuk berhimpun dalam perhimpunan Norma Baharu Seri Abim Sungai Ramal. Kita baru sahaja memasuki tahun baru 1443 Hijrah. Bulan Muharram jatuh bersamaan pula dengan bulan kebangsaan 2021 Masihi. Sudah melangkau tahun, anak-anak generasi pemimpin masa depan perlu mengharungi dunia pendidikan dalam talian yang mana tiada batas sempadannya. Segala salur pendidikan membentuk akhlak, membentuk jati diri dan keilmuan anak-anak teroka dan pelajari secara maya. Anak-anak tidak lagi merasa nikmatnya ke sekolah, tidak lagi merasa nikmat pergaulan dengan rakan-rakan di sekolah, tidak lagi merasa nikmat ke rumah-rumah Allah, malah terus dilingkari kegusaran pada jangkitan dan kematian akibat wabak COVID-19.
Ketahuilah anak-anak, jika hal ini diharung dengan kelalaian, anak-anak akan hanyut dan kekuatan Islam akan melumpuh. Di saat cikgu berbicara ini pun, kita terbatas di balik layar kaca peranti yang digunakan. Kita hanya mampu menatap, mendengar dan berbicara, sedangkan mungkin ada yang tidak peduli apa yang sedang dikata, jauh sekali peduli siapa yang berkata. Mungkin ada yang sedang leka dengan permainannya, atau mungkin sedang menyiapkan tugasannya, atau juga sedang menyusun askara dalam aplikasi WhatsApp-nya. Kerana ia sedang bukan bersama cikgu secara semuka. Kalau bersama cikgu secara semuka, mungkin masing-masing dah menyembunyikan tangan ke belakang atau ekspresi wajahnya mungkin dah cuak. Maka perhatian boleh saja disambil-sambilkan ke mana-mana. Anak-anak kini hampir 70-80% bergantung pada diri sendiri untuk berjuang agar tidak lemas di lautan maya. Anak-anak tidak ke sekolah untuk dituntun ilmu dan ditegah perilaku. Ibu bapa pula perlu bergelut membanting tulang dalam juang kelangsungan hidup menjemput rezeki ilahi. Anak-anak cikgu sayang, senjata anak-anak untuk perjuangan ini adalah hidup bertuhan. Takutkan murka Allah. Berjuanglah membebaskan diri dari kemalasan. Berjuanglah membebaskan diri dari kegianan permainan. Kembalilah mencintai Allah, mencintai Rasulullah dan para sahabat, mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai ayah, ibu, mencintai guru, mencintai saudara dan rakan-rakan, dan mencintai kebersihan, mencintai alam sekitar dan mencintai dirimu sendiri. Sempena menghayati hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempena bulan kebangsaan ini, cikgu harap ia menjadi asbab yang akan menyentuh jiwa kesedaran anak-anak untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Wan Wanisa binti Rosli. Semoga kita dapat mengamalkan semua nilai-nilai murni yang disebut itu tadi. Majlis mengucapkan terima kasih. Perhimpunan rasmi diteruskan lagi dengan lafaz ikrar rukun negara dan ikrar murid yang akan diketuai oleh Ketua Pengawas. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami bagi mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, dan bahawasanya kami pelajar Seri Semi Abim Sungai Ramal berikrar akan sentiasa patuh kepada perintah Allah, ibu bapa dan guru-guru, sentiasa menjaga kebersihan sekolah dan menyayangi harta sekolah dan harta sendiri, sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain, sentiasa belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah, sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kami sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala perbuatan kami. Down. Majlis mengucapkan terima kasih di atas lafaz ikrar itu tadi. Dengan berakhirnya bacaan ikrar itu tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua guru, ibu bapa dan rakan murid yang memberi sepenuh perhatian dan kerjasama sepanjang majlis perhimpunan ini berlangsung. Sebelum menutup tirai majlis, terimalah serangkap pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar, tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Majlis ini ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.